taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, dalam salah sebuah rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kitab Allah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafsil, syarahan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ke atas mereka sakinah, ketenangan. Ramai yang ada kedudukan tak ada ketenangan, ramai yang ada harta benda tak ada ketenangan, ada kekasih bersama tidak ada ketenangan, ada segala-galanya tidak ada ketenangan. Maka siapa yang berkumpul dalam rumah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah dan mempelajarinya, Allah akan turunkan sakinah ke atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun ke atas mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan sebut akan nama mereka. Ini bukan perkara kecil, Allah sebut nama-nama mereka yang berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Allah. Seperti saya sebutkan tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarah kepada kitab Allah. Untuk itulah penting kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memahami segala kalamullah yang Allah turunkan kepada kita. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Adab Al-Mufrad. Saya kerap kali sebut dan setiap kali saya sebut betapa pentingnya mempelajari ilmu adab dan akhlak. Muslimin muslimat, iblis seorang yang alim, dia berpengetahuan. Oleh kerana itulah bila Allah Subhanahu wa taala perintah dia untuk sujud, dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia tahu, ya Allah, kau ciptakan aku dengan api, Adam dengan tanah, mana mungkin aku sujud kepada yang lebih rendah daripada aku. Dia seorang alim, dia mengetahui. Dan dia juga, ulama kata dia arif. Bila Allah Subhanahu wa taala laknat dia minta daripada Allah, anzirni ila yaumi ba'atsun, ya Allah, berilah aku peluang sehingga hari kebangkitan. Kerana dia mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan berikan dia peluang. Dengan makrifat itulah dia meminta doa ini. Dan dia juga seorang abid. Semuanya ada dalamnya. Dia seorang alim, dia seorang arif, seorang abid. Apa yang tak ada? Dia bukan seorang asyik. Dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mencintai orang lain. Jadi kalau seorang itu dia ada semua pengetahuan tapi dia tidak mencintai orang lain, tidak ada cinta dalam hatinya kepada orang lain, maka ilmunya akan membawanya kepada sifat syaitan. Angkuh, bongkak, sombong, biadab, tidak akan membawa kebaikan kepadanya. Tapi yang akan membawa kebaikan kepadanya adalah adab, akhlak, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada manusia lain, beradab dengan setiap orang, berkelakuan baik dengan setiap orang. Itu yang amat penting. Karena itulah kita pelajari hadis-hadis berkenaan dengan adab. Pengetahuan kita, alhamdulillah, setiap yang hadir ni saya yakin semua tahu cara solat. Semua tahu rukun solat, fardu solat, sunat solat, wajib solat, perkara yang membatalkan solat. Mungkin tak lengkap tapi asasnya kita mengetahui. Maka kita adalah orang yang berpengetahuan. Tetapi kurangnya adalah dalam diri kita, iaitu akhlak. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya tidaklah aku diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penting akhlak.
Oleh kerana itulah Imam Bukhari rahimahullah kumpulkan hadis-hadis adab ni dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ini bukan sekadar, kitab ini bukan sekadar dikumpulkan dalamnya hadis berkenaan dengan akhlak Nabi sahaja. Berkenaan dengan adab-adab dalam setiap keadaan. Kita baca sedikit. Bab yuhsa min wujuhil maddahin. Bab pada menyatakan menabur tanah pada muka orang yang suka memuji. Nanti saya terangkan apakah maksudnya. Bukan kita ambil tanah dan baling kan. Boleh juga, tapi ini nanti saya terangkan apa yang dimaksudkan. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan bin Sa'id an Habib بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. Daripada Abu Ma'mar, dia telah berkata, telah berdiri depan seorang lelaki memuji ke atas seorang pemimpin dari kalangan para pemimpin, maka Al-Miqdad telah menabur tanah ke mukanya. Seraya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami supaya menabur tanah ke muka orang yang suka memuji. Sebab apa? Pertama, kalaulah diambil makna tabur tanah ni, makna lughatan, sarahatan daripada perkataan ini. Sebab apa? Kerana ulama berkata seorang yang berpura-pura dalam memuji, dia juga bila dia tak jujur dalam pujian dia di depan seorang, dia juga tidak akan jujur dalam cakap tentang keburukan kita. Dipuji kita pun pura-pura, dia ke belakang kita pun dia akan burukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam diri kita. Dalam pujian pun dia tidak jujur, dalam mengutuk pun dia tak akan jujur. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tabur tanah di mukanya. Kata dia tipu, di sini pun dia tipu, di sana pun dia akan tipu. Itu satu. Kedua, ada juga ulama berpendapat bahawa tabur tanah ini membawa makna berilah apa yang dia nak. Dia bodek kan, tanyalah nak apa, bagi je kepada dia. Itu maksudnya taburlah tanah ke mukanya. Kita kadang ambil perkara ni sebagai apa, lawak jenaka je kan. Kita tanya bila nak makan, last bila makan kambing golek kan. Saya selalu baca juga komen-komen, bila dipuji je, bila last makan kambing golek kan. Kita seronok. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang puji di depan muka kamu ni, baling je tanah kat muka dia. Kerana dia pujian yang berlebihan yang dia berikan tanpa keikhlasan itu, dia yang sama akan mengutuk kita di belakang kita dengan kutukan yang tidak betul. Kadang-kadang kita cuba renung kan, kawan kita yang paling rapat dengan kita, dia tak akan puji kita. Yang benar-benar ikhlas dengan kita ni, kita post apa pun kat mana pun dia tak akan puji. Tahniah pun dia tak ucap. Sedangkan dialah kawan kita yang sebenar. Dia tahniah pun dia tak ucap, apa pun dia tak puji, pujian pun dia tak dia berikan di depan orang ramai. Tapi dialah kawan kita yang sebenar. Kerana apa? Orang yang puji depan-depan ni banyak berpura-pura saja. Pujian yang sebenar adalah pujian yang diberikan, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Sebab tu kita jangan gopoh sangat nak dapatkan pujian sanjungan orang. Biarlah orang sanjung kita lepas kita tak ada lagi. Kalau awal kita dapat sanjungan, sanjungan itu kadang-kadang membawa kita kepada kehancuran. Kita pun akan hancur. Orang puji kita akan musnah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 marhalah kehidupan aku, 3 bahagian. Pertama, dia kata, kalaulah pada bahagian itu aku meninggal dunia, aku yakin aku akan masuk neraka. Itu ketika aku belum beriman lagi. Maka aku yakin kalaulah aku mati ketika itu, nescaya tempat aku di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, marhalah dalam hidupku semasa aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tak ada siapa pun mengenali aku. Aku tak dikenali.
Dan aku tak ada siapa-siapa. Aku buat segala-galanya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk cintaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di marhalah ini aku masa tu yakin kalau aku meninggal dunia, maka tempat aku dalam syurga. Tetapi beliau berkata, kini aku telah sampai ke marhalah yang ketiga di dalam hidupku, di mana aku pun tidak tahu tempat aku di syurga maupun di neraka. Inilah marhalah hidup di mana orang sanjung aku, orang memuji aku, sanjung aku, mengangkat aku, memberi pujian. Aku pun tak tahu di mana kedudukan aku sekarang, sama ada dalam neraka ataupun dalam syurga. Nabi Ibrahim AS doa, Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah, wisdom, kebijaksanaan, dan sertakanlah, maksudnya golongkanlah aku dalam golongan orang-orang salih. Kemudian apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku dalam ingatan orang-orang selepas aku, bukan sekarang. Imam Bukhari pun tak ada orang sanjung di zaman dia, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu. Ulama-ulama berkumpul fitnah dia. Ulama-ulama berkumpul fitnah dia, sehingga dia asingkan diri dia pada akhir hayat dia dalam satu kampung yang kecil. Dia mengajar sehinggalah dia meninggal dunia di situ. Tak ada siapa sanjung dia. Selepas dia wafat, selepas dia meninggal dunia, barulah Allah makmurkan nama dia. Ini kuasa Allah, muslim-muslimat. Kita tak tahu bagaimana Allah akan sebarkan kebaikan seorang itu. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu melakukan satu kebaikan, maka pasti Allah akan sebarkan walaupun tidak ada siapa pun yang mengetahui. Dan kalaulah dia buat keburukan dan tidak bertaubat, diisrar atas keburukan itu, Allah akan buka aib dia itu. Israr maksudnya dia buat dan terus buat. Kalaulah kita buat baik, tak perlu kita nak promote sangat kebaikan kita. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam hati orang-orang ramai selepas kita meninggal dunia nanti. Itu kuasa Allah. Allah akan buat. Seperti mana doa Nabi Ibrahim AS sehingga ke hari ini. Tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, kan? Tasyahud akhir apa kita baca? Kama sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga hari kiamat setiap orang Islam akan selawat kepada Nabi Ibrahim AS. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap orang. So jangan kita lapar sangat sanjungan orang. Biarlah kita mati dalam keadaan orang tak kenal kita, tak sanjung kita, supaya kita dapat buat segala-galanya dengan keikhlasan. Ulama-ulama dulu, bila mereka memberi syarahan dan mereka dapat sanjungan, mereka akan berhenti serta-merta, kerana mereka kata niat aku telah salah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada satu ketika datang, ada satu jenazah, ramai sangat orang hadir kerana orang yang terkenal. Maka dia tak pergi. Dia kata, bila orang tanya kepada dia, dia kata, ini saya cakap bab ikhlas. Dia kata, saya pun, sebab hati saya kata pergilah sertai itu, kerana kalau tak nanti orang kata apa? Kalau tak nanti orang kata apa? So saya tak pergi, kata. Mereka tak nak buat apa pun kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni penting, muslim. Kalaulah kita ni terlampau laparkan pujian, sanjungan, kan, akhirnya kita akan binasa. Tak perlu, buat saja kebaikan, jangan kira. Kan ada malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua ada. Malaikat akan tulis segala-galanya. Begitulah sepatutnya kehidupan kita, seperti mana kehidupan para tabi'in, kan. Uwais Al-Qarni, bila mana dah masyhur tentang dia, kan, kata dia berkhidmat kepada ibu dia sehingga Nabi berpesan kepada sahabat Nabi, kalau jumpa dia, mintalah dia doa, Allah tak akan tolak doa dia. Umar dan Ali pergi cari dia, minta dia doa. Bila orang dah mula kenal, kata doa Uwais ni makbul kerana dia berkhidmat kepada ibu dia, orang ramai dah kenal dia, pergi asingkan diri dia, sembunyikan diri.
Tak nak jumpa siapa pun lagi. Ni orang dulu. Kalau kita buka satu pejabat, kita duduk. Siapa nak doa? Live depan Kaabah pun dah kosong musim-musim. Ini bukan kekurangan Kaabah, ini adalah kita. Rumah Allah tu tak berhenti, malaikat tawaf tak berhenti. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kalaulah kamu tak mahu bertasbih kepada Allah, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalaulah kamu angkuh, takabur, tidak mahu bertasbih kepada Allah, ketahuilah di sisi Allah ada makhluk Allah yang sentiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, dan mereka sedikit pun tak lalai. Allah kata tak perlu manusia ni setakat pusing-pusing tu je, tak ada apa pun, sikit-sikit saja, ala kadar kan. Solat pun khayal di tempat lain kan, tawaf lagi lah kan. Dia bukan ingat Allah masa tawaf, dia ingat kesusahan dia ingat kesakitan dia ingat ibu bapa dia ingat kekasih dia ingat penyakit dia ingat pejabat dia, pertanian dia, perniagaan. Mana dia ingat Allah? Siapa ingat Allah masa tawaf? Siapa ingat Allah? Sebab itu ketika Junaid al-Baghdadi kan, wali Allah, dia tawaf, ada seorang wanita yang cerita tu, dia ungkapkan syair-syair cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Junaid kata, wahai perempuan, di mana kamu berada, kamu ungkapkan kata-kata syair-syair bercinta. Maka dia kata kepada Junaid, wahai Junaid, kerana cinta siapa engkau datang, untuk dialah aku pun datang ke sini. Maka dia pula tanya kepada Junaid, apa engkau sedang lakukan ni? Junaid kata, saya sedang tawaf Baitullah. Maka dia tengok atas, dia kata, ya Allah, ada juga orang gila seperti ini. Dia tinggalkan kamu, dia pusing batu ini, dia tawaf batu ini. Kita pusing batu pun kita tak ingat Allah, menangis, pegang Kaabah, fikir apa? Ya Allah, periksa, ya Allah, dah gagal 2 kali, ya Allah. Itu saja, itu mana ada cinta Allah? Kita tak ada apa-apa pun sebenarnya, kita pergi pun untuk kita saja. Kita ni selfish. Nasib baik ada keluar perkataan selfie kan. Katalah mereka berselfie di depan Kaabah, okey lagi lah kalau berkata mereka selfish, kasar sangat kan. Tapi sebenarnya selfish lah kita. Saya, anak saya, keluarga saya, perniagaan saya, itulah kita akan menangis. Saya pun sama, sebab tu saya bagi tahu. Siapa yang pergi benar-benar kerana cinta kepada Allah, siapa yang pijak kaki di kota Madinah terus menangis kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu kan, ada ulama-ulama dulu masuk kota Madinah, mereka buka kasut mereka. Sebab mereka kata mereka tak nak pijak dengan kasut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pijak dengan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ala kadar saja. Sebab tu kata kita, sebab tu jangan fikir pasal Baitullah, fikir pasal diri kita ni. Yang kita kena fikir pasal diri kita. Saya baca lagi hadis berkenaan dengan yuhtha fi wujuhil maddahin. Haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Hammad an Ali bin al-Hakam an Atha bin Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan 'inda ibn Umar فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Daripada Atha Ibnu Abi Rabah bahawasanya ada seorang lelaki yang memuji akan seorang lelaki lain di sisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menabur tanah pada mulutnya. Seraya berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat akan orang-orang yang suka memuji, maka taburlah kalian akan tanah pada wajah mereka. Saya dah beritahu dah sebab apa. Kerana orang yang berlebihan dalam memuji kita ni, sebenarnya di belakang kita pun dia mengutuk kita. Dia berlebih-lebihan. Depan kita memanglah dia kata ini memang dialah yang terbaik, dialah itu, dialah ini, kan belakang dia kata ini tak boleh pakai ni.
Depan dia saja aku puji kan, bila belakang kita kutuk. Pujian yang sebenar adalah pujian kita memberi semangat kepada orang lain, tak ada masalah. Tapi pujian, sanjungan yang berlebihan akan membinasakan. Saya pernah sebut juga kan, anak-anak kita pun kadang-kadang kita berikan sanjungan yang berlebihan. Kita angkat-angkat mereka, akhirnya mereka pun tidak menghormati kita. Akhirnya mereka sendiri tidak menghormati kita. Tak salah kita puji mereka, tak salah kita sayang mereka, tak salah kita promote mereka kan. Tapi jangan sehingga ibu bapa sendiri pun mereka tak hormat lagi. Mereka akan kata, siapa yang terkenal kan? Mana ada ayah-ayah terkenal, yang terkenal ni orang macam kami ni. Michael Jackson, kenal tak siapa ayah dia? Tak ada, Michael Jackson je orang kenal. Sampai begitu kata-kata, anak-anak akan mula bangga, rupanya saya yang hebat, saya yang famous, sehingga dia tak ada rasa hormat kepada orang lain. Dan perkara ni dah semakin umum dah hari ni. Kita mengejar sanjungan sehingga kita pun dah lupakan daratan, dan kita lupa bahawa amalan tanpa ikhlas ni adalah sia-sia di sisi Allah. Maksudnya kalaulah kita buat sesuatu, sedikit pun dalam hati kita ada perasaan yang saya melakukan itu adalah untuk mendapatkan sanjungan daripada orang lain, maka amalan itu sia-sia. Tak ada apa pun di sisi Allah, kosong. Apa guna kita susah payah? Kalaulah saya bercakap dekat sini untuk dapat sanjungan daripada tuan-tuan perempuan, apa guna saya cakap? Apa manfaat akhirat saya? Allah akan kata, itulah yang kamu mahukan kan? Allah akan kata, pergi minta pahala daripada mereka. Dan golongan yang mahukan sanjungan, saya pernah sebut 3 golongan yang pertama akan dihumbankan dalam api neraka. Dalam 3 ni, golongan paling pertama ulama. Ulama, saya pernah sebut, selalu sebut, peringatan untuk kita semua. Iblis pun ulama juga, saya sebut tadi. Dia pun alim juga. Angkuh, takabur, dia dihumbankan ke dalam api neraka. Kalaulah amalan kita buat sedikit pun, kita ada rasa nak tunjuk kepada orang lain, riak kan, supaya orang memberi sanjungan kepada kita, orang memuji kita, maka apa guna? Dan orang yang memberi sanjungan ni sebenarnya tak betul. Dalam peperiksaan kita di atas muka bumi ini, muslim-muslimat, kita sedang berlumba-lumba untuk mendapat kebaikan di akhirat. Maka kita semua ni sedang berlumba-lumba. Dalam kita berlumba-lumba ni, sepatutnya kita utamakan natijah ataupun ganjaran yang Allah nak berikan. Sepatutnya, ataupun kita mahukan sanjungan daripada orang-orang ramai di sekeliling kita yang mereka pun sedang berlumba-lumba untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu penting perkara ni. Dan mereka yang memberi sanjungan ni pun kadang-kadang tak ikhlas kan? Sanjungan yang tipu saja, pujian yang tidak keluar daripada hati mereka. Kalaulah mereka keluar daripada hati mereka, mereka akan doakan kita kan, mereka akan bantu kita tanpa kata-kata kan? Kata-kata yang manis ni kadang-kadang bagus kan, tapi pujian yang berlebihan ni ada makna. Cuba suami balik rumah, isteri dia puji kan, tiba-tiba suami kata, ini nak apa pula ni hari ni? Apa pula nak hari ni? Dia pun buka dompet, tengok ada berapa duit dalam dompet kan? Isteri puji lain macam kurang-kurang 100-200 terbang. Pujian yang bermakna kan. Kalau tak ada makna, dipuji, tak ada masalah. Mereka puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, aku lihat bulan purnama dan aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi lebih berseri. Begitulah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan dalam safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia puji depan Nabi, selepas Nabi pergi, suami dia datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, Nabi tak ada makan minum, maka Nabi pergi ke sebuah rumah. Nabi mendapati ada seorang perempuan. Nabi tanya dia ada makanan ke tidak. Dia kata tak ada. Dia kata ada pun seekor kambing, susu dia pun dah kering. Kata kalau ada susu, perahlah minumlah. Maka Nabi SAW kata izinkan. Maka bila Nabi SAW pegang je, maka keluar susu yang banyak. Maka bila dia lihat perkara yang ajaib ni, dia pun beri tumpuan kepada Rasulullah SAW. Dia tengok muka Nabi betul-betul, siapa ni?
Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pergi, suami datang, suami ni kata, macam mana boleh kambing yang tak ada susu ni ada susu? Dia kata, datang seorang lelaki. Yang di situ dia puji Rasulullah, sebab dia lihat betul-betul Nabi. Dia bagi tahu rupa Nabi yang lebih berseri daripada bulan purnama, kan? Dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tinggi, tak rendah, kan? Wajahnya berseri. Ini semua mereka puji belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Nabi apa mereka buat? Mereka patuh kepada Rasulullah. Mereka ikut setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Seorang yang cintai seseorang itu, dia akan mengikut setiap perintah orang yang dicintai itu. Kalau isteri cinta suami buat apa? Dengar cakap suami, taat kepada suami. Ada seorang perempuan datang jumpa saya, dia kata, saya pergi jumpa seorang ustaz. Saya tanya dia macam mana nak jadikan suami saya taat kepada saya. Mula saya dengar pelik juga macam mana nak suami saya taat kepada saya. Kemudian dia kata, ustaz tu kata, bacalah ayat ni, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, nescaya Allah akan sayang kamu. Ni ayat Quran, dia berkenaan dengan ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nabi kata, Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalau kamu sayangkan Allah, maka ikutlah aku. Dia ajar kepada wanita tu untuk baca, kalau sayang Allah, ikut aku, ikut isteri, Allah akan sayang kamu. Jadi dia misinterpret ayat tu. Sebenarnya magic ni, dengan ayat Quran pun boleh buat magic. Magic yang dibuat dengan ayat Quran ni berkesan juga. Berkesan maksudnya dia psycho orang tu. Ayat Quran ini banyak misuse. Memang ayat Quran ni ada karamah, kan, tapi banyak orang misuse juga ayat Quran. Dia psycho orang dengan ayat Quran. Ayat Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan sebagai syifa, kan, dan rahmat untuk orang mukmin. Betul, tapi kadang-kadang digunakan misuse, dibuat magic. Ada satu couple, suami isteri ni, dia pergi jumpa seorang bomoh. Dia kata, bomoh ni kena tangkap. Bomoh ni yang cerita. Orang tanya dia, macam mana engkau boleh magic ke atas orang sehingga orang percaya cakap engkau dan dia orang yakin? Dia kata, tak ada apa, kita aku guna ayat Quran je. Dia kata, macam mana kau gunakan? Cuba cerita. Dia kata, sebagai contoh, datang pasangan suami isteri kepada saya. Di topik dah lari sikit, tapi tak apa, saya cerita sikit, nanti kita sambung balik. Datang kepada saya bagi tahu, kata, kami tak ada anak. Oh, tak ada anak? Kata, okey. Ni kisah benar ni, walaupun tak berapa sopan, tapi kisah benar. Kata, sekarang ni mula-mula kau kena bawa telur itu dan ini kepada saya. Okey. Dia kata, tak apalah, setakat telur ni dia mula syak. Kata, ini jin ke apa, tak apa. Kali kedua datang, dia kata, okey, sekarang ni suami dan isteri beri depan saya. Kedua-dua buka seluar, kata, beri depan saya. Kemudian hentak kaki kuat-kuat atas tanah, baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, ulang sampai habis. Ulang psycho. Dia baca, dia pun rasa macam betul, macam something is happening. Lepas tu baca pula, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughira. Sambung pula ayat ni pula. Dia orang baca, bung, hentak kaki, tong, hentak. Azan belum lima ni. Bila dia dah nampak dia orang ni dah masuk dalam tu, dah tak sedar diri lagi dah, baca ulang. Ayat ni pun ayat apa kena mengena dengan anak, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang kiamat tu. Wal adiyati dhabha, tentang unta, tentang kuda dalam peperangan. Bila dia nampak dia orang dah tenggelam dengan dia orang punya ni action dia orang, dia jatuhkan satu bekas, boom, pecah bekas tanah, keluar patung. Dua patung tu diikat dengan jarum. Dia kata, rupanya ada orang buat sihir ke atas kamu. Sekarang saya dah buka, dah selesai dah. Dia kata, kamu boleh balik, lepas ni kamu dapat anak. Dia kata, walaupun dia tak dapat anak, dia pun rasa tenang. Dia kata, selama ni tak dapat anak sebab ada ni, lepas ni kau tak ada, mungkin lain isu lah pula kot. Dia kata, satu dah terbuka dah. Dia kata, itu cara saya buat
berubat mereka dengan ayat Quran. Tak ada kena-mengena pun ayat yang dibacakan dengan apa yang diminta diubati. Tak ada kena-mengena. Ini pun berlaku. Bukan setiap ayat Quran dibaca tu adalah treatment. Quran ni rhythm dia lebih hebat daripada rhythm lagu. Sebab Allah turun kalamullah. Cuba tuan-tuan baca, tak ada kalam yang lebih hebat rhythm daripada ni. Sebab itulah bila mana jin dengar pun mereka pun kagum. Mereka kata ini bukan kalam manusia. Sahabat dengar, kufar dengar pun mereka kata, oh ini mana boleh jadi itu. Sebab rhythm dia, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Dia punya rhythm dia pun memang cukup hebat sekali yang boleh menghantui orang. Tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia beramal dengan faham dan beramal dengan ayat Quran ni, maka dia akan menjadi syifa bagi kita. Dari mana dah sampai ke mana dah ni? Kita balik kepada tajuk kita. Pujian. Di pujian yang diberikan berlebihan ini akan memusnahkan kita. Akhirnya ada seorang ustaz saya, dia cerita, dia kata ada seorang tuan guru ni kan, dia banyak pengikut, muridin. Biasanya bila murid-murid duduk kan, bila tuan guru nak cakap satu perkataan je tu, subhanallah, dia kata hari tu tuan guru baru nak kata, dengar ini saya nak cakap satu perkara yang penting, subhanallah, subhanallah. Kata ustaz, saya kata cakap, bagilah dia cakap dulu. Belum cakap lagi kau dah puji dah dia. Belum pun dia ungkapkan satu perkataan kau dah puji dia. Itu yang memusnahkan dia. Dia pun kata, saya lah, oh hebatnya aku belum cakap pun. Itu tak apa, setengah orang dia letak orang untuk puji dia. Nanti bila aku cakap kan, kau puji saya. Saya teringat satu kisah. Bila mana Khalid bin Walid dilantik sebagai panglima satu peperangan dan mereka ditetapkan untuk bertemu dengan pahlawan Rom, ketua tentera Rom. Ketua tentera Rom tu kata tak tahulah siapa yang nak datang daripada pihak sana, daripada orang Islam. Dia kata kat dia punya orang dia, kat tentera dia yang seorang yang ikut dia tu, dia kata nanti sampai depan panglima Islam nanti kau pujilah aku, kata inilah panglima kami yang tak pernah tewas, tak pernah itu, tak pernah ini, tak pernah, memang dia menang dalam setiap peperangan, dia tak akan kembali tanpa kemenangan itu dan ini. Kata barulah panglima Islam dengar, dia orang pun gementar. Dia kata orang Islam putus apa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun bawa seorang sahabat, tak apalah pergi. Dia pun tak kenal tu Khalid bin Walid. Maka dia pun mula kata, tahukah ini siapa? Inilah panglima kami. Azan Kita berhenti azan je.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sambung cerita tadi. Jadi bila Panglima Rom tu dipuji oleh tentera dia, kata dia ni seorang yang pahlawan, yang berani, yang tak pernah tewas dalam mana-mana peperangan itu dan ini, kan dipujilah. Dia kata mesti dah takutnya tentera Islam ni, Panglima Islam ni mesti dah takutnya. Khalid bin Walid tanya, tahu tak kamu saya siapa? Kata, mana aku tahu. Dia kata, aku Khalid bin Walid. Dia kata, okey. Tentera tu kata, okey. Dia diam. Dia kata, aku siapa? Aku adalah Saifullah, pedang Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku memegang panji Islam. Kata, itu saja. Bila tentera ni tengok kanan kiri, tengok Panglima, dia lari lah. Dah lari dah, tinggalkan. Maka dia pun kejar. Dia kata, tadi suruh puji. Dia kata, aku puji engkau punya panjang lebar. Dia baru sebut nama kau, lari. Dia kata, engkau tahu tak siapa tu Khalid bin Walid? Dia kata. Khalid bin Walid ni bukan orang yang badan tough, dia kurusnya. Tapi bila dia bergerak, kan, pedang dia bergerak. Sebab tu Nabi berikan dia gelaran Saifullah, pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bergerak dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bukan kerana kekuatan dia, tapi Allah telah pilih dia menjadi pedang Allah. Bila pedang dia jalan, memang semua orang akan lari. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Dia kurusnya, bukannya orang badan besar, kuat, gagah, tak ada, kurus saja. Ini pujian-pujian yang bukan keluar daripada hati dan bukan yang membina ataupun yang memberi kebaikan. Kalaulah ada orang puji seperti itu, maka berikanlah seperti mana saya sebut tadi, sama ada maksud yuhsa fi wujuhil maddahin, menabur tanah itu adalah berikanlah apa yang dia mahu, ataupun taburlah tanah. Maksudnya kata, janganlah kamu puji pujian yang tipu di depan aku. Hanya semata-mata pujian yang direka, dan kemudian bila kamu membelakangi aku, kamu mengutuk aku. Saya pernah cerita kisah tu kan, yang saya cerita di sebuah negara. Ada seorang sahibul samaha. Negara tu nak berlalu sampai di tol plaza, juru tol kata ke tepi. Dia kata yang mulia, yang bahagia, yang berbahagia, Tuan Menteri nak datang, kata. Maka sahibul samaha pun ke tepi lah. Selepas Menteri berlalu, dia kata, Tuan Mufti boleh lalu, babi dah lalu dah. Sebelum datang tadi, Tuan Menteri yang mulia, yang amat mulia, kan, dah pergi, kutuk. Sebab tu jangan kita impikan, kita mahukan pujian yang tipu ni. Dan kalau Allah ada orang beri pujian tipu depan kita, jangan dengar, bangun dan pergi. Saya lihat perkara ni berlaku. Ada seorang pakcik yang saya kenal dia lama. Masa saya belajar dulu, kadang saya balik dari luar negara, dia datang ambil saya di airport, kan, sebab ayah saya tinggal di Pulau Pinang. Oh, ni saya sebutlah tentang di depan kawan saya, dia pun ada kat situ. Saya kata, inilah pakcik yang mana banyak tolong. Sebab tu saya belajar dulu. Bila saya balik, dia sebelum dengar lagi, dia dah bangun, dia dah pergi dari situ. Belum saya cerita apa-apa, dia bangun, dia pergi. Kata, detik dalam hati saya, dan saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni. Dia bangun terus, dia pergi. Dia baru dengar, kata, saya kata, inilah pakcik. Kalau kita, yalah, saya lah, memang saya banyak puji, saya banyak tolong, dan kita pun tersipu-sipu kat depan tu. Dia tak dengar pun saya cakap apa, dia bangun terus pergi. Kerana pujian ni seperti saya sebut tadi, yang sahabat tu sebut, Hazrat Amr bin As sebut, kan, dia kata, 3 marhalah hidup saya, yang terakhir bila saya dapat sanjungan, saya pun tak tahu adakah tempat saya dalam api neraka ataupun di dalam syurga. Sanjungan ini tidak membina. Sanjungan ini tidak membina, menghancurkan kita, memusnahkan kita, membawa kita kepada angkuh, bongkak, sombong, dan kita akhirnya akan hancur, akan binasa. Oleh kerana itu, bukan sahaja mengutuk orang, kan, kita nak beri pujian kepada orang pun kita kena fikir. Kita nak ungkapkan saya sayang kamu, itu diperintahkan, dialu-alukan. Sebut je I love you.
Jangan bohong isteri kata kamu cantik, kata I love you sudah. Jangan marah. Ungkap kepada dia, sebut kepada dia, sebenarnya saya cintakan kau. Lepas tu tak payah sambung dengan ayat tipu dah. Cukup, berhenti kat situ, full stop. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi ungkap apa kepada semua azwaj mutahharat berkumpul sikit lagi sebab besok hari kerja kan. Semua azwaj mutahharat berkumpul, mereka nak tahu Rasulullah sayang siapa yang Nabi paling sayang kan. Maka Nabi kata, besok saya akan datang beritahu kepada orang tu sendiri siapa yang aku paling sayang. Maka Nabi pergi bagi tahu setiap rumah, setiap satu isteri, Nabi bagi tahu, engkaulah aku paling sayang, jangan cerita kepada orang lain. Itu saja kan. Nabi tak ada ungkap syair-syair puji-pujian kan, itu dan ini, bintang dan bulan kan, kamu seperti itu. Kalau nak puji belakang silakan. Ada satu orang ni, anak dia nak kahwin, dia hantar kepada saya syair-syair, ada orang tulis tentang anak dia, dia suruh saya baca. Saya kata, apa ni, kata nak baca syair pujian anak dia. Kau lah nak puji Allah, puji Rasul kan. Kerana Allah kita puji pun martabat Allah tak naik. Buat apa kita nak tulis-tulis suruh orang puji kita. Muslimat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Itu saja. Jaga takwa, kamu pasti akan mulia. Tak ada takwa, tauqwa. Saya tak mau guna ayat cerai itu, dah orang lain guna kan. Tak ada takwa, jadi tauqwa. Dia takwa saja, tak ada apa-apa dah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala ajamiyyin ala arabiyyin, wala aswad ala ahmar, wala ahmar ala aswad illa bittaqwa. Nabi kata tak ada kelebihan orang asing kepada orang Arab kepada orang lain, orang kulit hitam kepada putih, orang putih ke atas kulit hitam, kecuali dengan takwa. Siapa bertakwa dia paling mulia. InsyaAllah boleh muslim-muslimat kan. Nanti kita sambung lagi lah insyaAllah. Banyak lagi yang kita kena belajar, perkara-perkara yang membina kita, bukan yang memusnahkan kita. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.